Okey, kita sambung topik seterusnya iaitu differentiation of logaritma. Okey, di mana formulanya adalah y sama dengan ln x ya, dan dy per dx sama dengan 1 per x. Ataupun kita boleh juga gunakan formula y sama dengan ln u dan dy dx sama dengan 1 per u darab dengan du per dx. Saya rasa formula ni lagi mudahlah untuk kita gunakan. Okey, tapi untuk logaritma ni kita kena faham kita kena tengok soalan tu betul-betul sama ada perlu ke kita gunakan law of log ataupun kita boleh terus gunakan formula differentiation. Okey, kena ingat in some cases ada certain soalan yang kita perlu selesaikan gunakan law of logs dulu sebelum kita lakukan pembezaan. Okey, kita tengok example yang pertama, y sama dengan ln 3x. Okey, so saya gunakan formula yang kedua. Saya rasa formula yang kedua ni lebih mudah lah, yang kedua ni Okey, so dy per dx saya assume nilai di sebelah ln ni adalah u. Okey, so saya buat sini dy per dx sama dengan 1 per 3x, sebab saya assume kat sini u tu adalah 3x. 1 per 3x darab dengan du per dx. Du per dx tu maksudnya kita bezakan u. U tadi kita sini kan kita dah pilih u sama dengan 3x. Lepas tu kita bezakan 3x, du per dx kita akan dapat 3. So saya letak kat sini. Okey, so saya gunakan formula 1 per u. Ingat saya tengok formula yang kedua ni. 1 per u darab dengan du per dx. So 1 per 3x darab dengan 3. Okey, dan kita boleh simplify kat sini. Kita boleh potong kan 3 dengan 3 ni. So jawapan yang saya dapat adalah 1 per x. Okey, ni untuk example yang pertama. Okey, kita tengok example yang kedua. Okey, example yang kedua, y sama dengan 2 ln cos 5x. Okey, so saya assume ini adalah u. Okey, so kalau nak letak sini boleh juga letak sini. U sama dengan cos 5x. Then du per dx, kita akan dapat apa? Du per dx, kita dah belajar kan? Trigo kan? Okey, kuasa 1, so kita abaikan step yang pertama. Kita pergi pada step yang kedua. Bezakan trigo dapat negatif sin 5x. Okey, step yang ketiga, bezakan sudut dapat 5. So, dapat sini negatif 5 sin 5x. Okey, so kita masukkan dalam formula. Now, kita masuk dalam formula ln dy per dx sama dengan dy per dx sama dengan 1 per u dan dengan du per dx. Okey, so dy per dx sama dengan 1 per u, 1 per cos 5x. Okey, darab dengan du per dx dia negatif 5 sin 5x. Boleh mudahkan? Tak boleh mudahkan. Okey, so kita dapat sini jawapan kita adalah negatif. Sekejap, saya buat bawah ni. Dapat negatif 5 sin 5x bahagi dengan cos 5x. Okey, sin per cos. Kalau awak ingat balik, ingat semula apa yang telah belajar masa sekolah dulu, pengetahuan sedia ada, sin per cos adalah tangent. So, jawapan kita sin per cos akan jadi tangent. Okey. So, kita dapat sini negatif 5 tangent 5x. So, ni jawapannya. Ingat sin per cos adalah tangent. Okey, kan kalau kita ingat balik sudut trigo kan, dia punya hipotenus dengan tu dalam segitiga tu. Okey, tangent sama dengan tentang sin per cos. Okey. So kita dapat sini negatif 5 tangent 5x. Okey, so itu untuk example yang kedua. Kita sambung kepada example yang ketiga. Y sama dengan ln x kuasa 3 darab dengan 4x tolak 7 kuasa 5. Okey, tengok pada example yang ketiga ni, tadi saya sebut ada perkataan darab kan. Okey, so kita ingat balik law of log. Okey, kalau darab dia akan jadi tambah. Maksudnya kita kena pisahkan dulu, kita kena gunakan hukum log. So sini jadi ln x kuasa 3 tambah dengan ln 4
4x tolak 7 kuasa 5. Okey. Kemudian kat sini kita tengok ada lagi tak yang kita perlu gunakan hukum log? Ada kan hukum log? Ada kuasa. Kuasa bawa ke hadapan. Okey. So yang ni pun sama. Boleh je nak bawa ke depan. Okey. So 5 dengan 3 ni kita bawa ke depan. So y sama dengan 3 ln x tambah dengan 5 ln 4x tolak 7. Okey. Lepas tu barulah kita gunakan formula tadi. Dy per dx sama dengan 1 per u. Saya tulis kat sini dy per dx sama dengan 1 per u dengan du per dx. Daripada formula asasnya ln x dia akan jadi 1 per x. Okey. So kalau yang sini ln x ni, ln x dia akan jadi 1 per x. Kena tengok balik Kalau ln x kita bezakan jadi 1 per x. Okey, so dy per dx ni dapat dy per dx sama dengan 3 darab dengan 1 per x. Okey, tambah dengan 5. Okey, 1 per u dia yang ni kan 4x tolak 7 ni u dia. So 1 bahagi dengan 4x tolak 7. Okey, kemudian bezakan u, du per dx, bezakan dapat 4. Okey, so susun. Kita akan dapat sini 3 per x tambah dengan 5 darab dengan 4 dapat 20. So 20 per 4x tolak 7. Okey, boleh mudahkan lagi. Kita samakan dia punya denominator dia. So sini x, 4x tolak 7. Okey, silangkanlah. Tak silang. Silangkan dia ni. Okey. So sini 3, 4x tolak 7 tambah dengan 20x. Okey. So kita dapat sini sama dengan sini 3 dan 4 dapat 12x tolak 7 tambah dengan 20x bahagi dengan x 4x tolak 7. Okey, so jawapan akhirnya 12 dengan 20 dapat 32x tolak 7 bahagi dengan x 4x tolak 7. So ini jawapan akhir Okey. Yang ni kena ingatlah macam mana nak samakan penyebut. Okey, nak samakan penyebut awak darabkan yang bawah ni. X dengan 4x tolak 7 ni kita darabkan je, kita dapat yang ni. Lepas tu silangkan. Silangkan yang atas 4x tolak 7 darab dengan 3, x darab dengan 20. Dan kembangkan, lepas tu kita mudahkanlah. Okey, so jawapan akhir untuk soalan yang ketiga adalah 32x tolak 7 bahagi x darab dengan 4x tolak 7. Okey, settle contoh yang ketiga. Okey, kita tengok example yang keempat. Example yang keempat adalah y sama dengan ln 2 tolak 3x kuasa 3 bahagi x tambah 7. Okey, untuk soalan ni pun sama, kita kena gunakan law of log. Okey, bahagi kan. Ln dia satu je sebenarnya, dia duduk dalam satu rumah sini. Okey, so kita kena gunakan law dia. Y sama dengan, kalau bahagi dia akan jadi tolak. 2 tolak 3x kuasa 3 tolak ln x tambah 7. Okey, lepas tu tengok ada lagi yang perlu guna hukum log iaitu kuasa 3. So kuasa bawa ke hadapan. Okey, so y sama dengan 3 ln 2 tolak 3x tolak dengan ln x tambah 7. Okey, so saya tulis formula dy per dx sama dengan 1 per u darab dengan du per dx. Du jadi macam dy pula. Du per dx. Okey, so kita tentukan u dia. Okey, so ni dia punya u. Ni pun u sebelah kanan. Yang 2 tolak 3x ni u sebelah kiri. Okey, so kita selesaikan. So dy per dx 3, okey, 1 per u jadi 1 per 2 tolak 3x. Okey, then u dia 2 tolak 3x. U pula. Du per dx dia adalah negatif 3. Okey, tolak dengan, okey, 1 bahagi dengan u. U-nya x tambah 7. Dan du per dx dia adalah 1. Okey, so sini kita dapat negatif 9 bahagi 2 tolak 3x
tolak 1 per X tambah 7. Okey, now kita samakan dia punya denominator. Okey, samakan denominator dia. So, sini dapat 2 tolak 3X. Dapat dengan X tambah 7. Okey, kita silangkan sini. Dapat negatif 9. X tambah 7. Okey, tolak dengan 2 tolak 3X. Okey, so selesaikan. Okey, negatif dah masuk negatif 9 sini dah masuk. So dapat negatif 9x tambah 9 kali 7 56. Okey, tolak dengan 2 tambah dengan 3x. Bahagi dengan 2 tolak 3x dan dengan x tambah 7. Okey, so dapat sini negatif 9x tambah dengan, okey, kita buat yang positif. 56 tolak 2, 54. Tolak dengan negatif 9 tambah 6, tambah 3 dapat negatif 6x. Bahagi dengan 2 tolak 3x dapat dengan x tambah 7. Okey, so settle example yang keempat. Okey. Kita sambung example yang kelima. Okey, example yang kelima, y sama dengan negatif 2x kuasa 3 darab ln 7x tolak 1. Okey, so bila ada perkataan darab kat sini, so maksudnya awak kena pisahkan dia. Okey, so letak sini u, ini v. Okey, kita buat step by step. U sama dengan negatif 2x kuasa 3. So, bila dapat soalan, kena baca. Banyak kali saya cakap, dapat soalan baca. Jangan tengok je. Bila kita baca, kita tahu kaedah apa yang kita nak guna. Okey. So, U sama dengan 2x kuasa 3. V sama dengan ln 7x tolak 1. Okey, next. Du per dx. Kita akan dapat negatif 6x kuasa 2. Then, sini dv per dx. Gunakan kaedah tadi 1 per u sama dengan, so 1 per u, 1 per 7x tolak 1. Then, du per dx adalah 7. So, sini 7 per 7x tolak 1. Okey, gunakan kaedah produk. Kita silangkan sini. Okey. dy per dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. So, u negatif 2x kuasa 3. dv per dx dia 7 per 7x tolak 1. Tambah dengan v dia ln 7x tolak 1. Dan du dx dia negatif 6x kuasa 2. Okey, sekarang ni kita boleh faktor tak? Okey, boleh faktor. Kita keluarkan negatif 2x kuasa 2. Negatif 2x kuasa 2 kita keluarkan. Yang lain tak boleh. Okey, tutup kurungan. Negatif 2x kuasa 2. So, yang tinggal sini 7x bahagi dengan 7x tolak 1. Tambah dengan negatif dah keluar. So, sini 3. 3 ln 7x tolak 1. Okey. Nak stop sampai sini boleh ataupun kita boleh lagi gunakan law of log kan. 3 ni kita boleh jadikan dia kuasa. So, negatif 2x kuasa 2. Sini 7x bahagi 7x tolak 1 tambah dengan ln 7x tolak 1 kuasa 3. Okey. So, itu jawapan akhir untuk soalan 5. Soalan 5 gunakan kaedah produk UV. Okey. Kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir. Y sama dengan 7x kuasa 3 bahagi ln sin 2x. Tengok perkataan dia bahagi. Okey, so bila bahagi, kena gunakan kaedah bahagi. U per V. Okey. So, U sama dengan 7x kuasa 3. So, lepas tu V sama dengan ln sin 2x. Okey. Du per dx kita dapat 21x kuasa 2. Dan dv per dx kita dapat sini
Gunakan formula 1 per U dengan du per dx. So, 1 per sin 2x. Okey, du per dx dia. Okey, beza trigo dapat negatif cos 2x. Beza sudut dapat 2. Okey, so dapat sini negatif 2 cos 2x bahagi dengan sin 2x. Okey, kalau tadi sin per cos kita dapat tangent. Sin per cos kita dapat tangent. Then cos per sin kita akan dapat cotangent. Okey, so sini dapat negatif 2 cot 2x. Ingat formula untuk trigo. Awak dah pernah belajar dulu. Okey, dah pernah. Okey, M1 pun dah belajar. Okey, so cos per sin adalah cot. Okey, kemudian kita masuk dalam formula hasil bahagi. Formula hasil bahagi. So, dy per dx sama dengan v du per dx. So, ln sin 2x. V du per dx dia 21x kuasa 2. Tolak dengan, okey, tolak dengan u dv per dx. So, u 7x kuasa 3. dv per dx dia negatif cot 2x. Okey, bahagi dengan, okey, v kuasa 2. So, ln sin 2x kuasa 2. Okey. So, kita selesaikan sini. So, kita dapat sini boleh faktor tak? 7 dengan 21. Okey, boleh faktor. Okey. So, kita faktorkan. Kita keluarkan 7x kuasa 2. 7, sekejap, sama dengan 7x kuasa 2. Kita keluarkan. So, yang tinggal sini 3 ln sin 2x tolak dengan, okey, tolak dengan tolak tambah dengan x cot 2x. Okey. Bahagi dengan, okey, ln sin 2x kuasa 2. Okey. So, ini jawapan akhir lah. Okey, so kita habis topik differentiation of logarithmic ataupun logarithm. Okey, next topik nanti kita akan sambung lagi. Untuk topik seterusnya adalah exponent. Okey, so itu saja untuk topik kali ini. Terima kasih.